Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, video kali ini kami akan menerangkan berkaitan dengan ayat perintah. Sebelum kita pergi lebih lanjut berkaitan apa itu ayat perintah, marilah kita berkenalan dahulu dengan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada Nurul Ashikin binti Rosdi, Nurul Najihah binti Nurhizam, Aisyah Nazirah binti Azam Bakri, Siti Nur Syazwani binti Bakri, dan Amirul Aizat bin Zulkifli. Pengenalan, ayat perintah ialah ayat yang digunakan dengan tujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan dan melibatkan perbuatan. Kebiasaannya, perintah ditujukan kepada orang kedua. Lazimnya, ganti nama diri kedua digugurkan, tetapi untuk tujuan penegasan, ganti nama diri dikekalkan. Ayat perintah terbahagi kepada 4. Pertama, ayat suruhan. Kedua, ayat larangan. Ketiga, ayat silaan. Keempat, ayat permintaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nur Syazwani binti Bakri, bernombor matrik di 2020093419. Para pelajar semua boleh panggil saya Cikgu Syazwani. Okey, baiklah, hari ini cikgu akan terangkan apa itu ayat suruhan. Untuk pengetahuan pelajar semua, ayat suruhan ini adalah ayat yang diucapkan dengan tujuan untuk memberi perintah atau suruhan kepada orang yang kedua atau dilawan bercakap. Dalam ayat ini, subjek yang selalu digugurkan ialah kata ganti nama orang kedua, iaitu awak, kamu, engkau dan sebagainya. Namun, untuk penegasan ayat, subjek kadang-kadang akan digunakan juga. Dalam ayat ini juga, boleh menggunakan partikel lah untuk melembutkan atau menegaskan predikat. Baiklah, sekarang cikgu akan tunjukkan contoh ayat suruhan dalam data korpus. Ayat yang pertama ialah makanlah sekadar yang perlu dan jangan turunkan nafsu, daripada Dewan Kosmek Mei 2000, Sains dan Teknologi tahun 2000. Ayat yang kedua ialah cuba siapkan kerja seawal mungkin agar anda tidak terbeban di saat akhir, daripada Sistem Kad Bahan Perkamusan baris 29253. Ayat yang ketiga iaitu kemaskan tepi jahitan dan gunting penjuru, daripada Kad Bahan Lama baris 102-103. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aisyah Nazirah binti Azam Bakri dan nombor kad matrik saya di 202010938080 ingin membentangkan berkenaan dengan ayat larangan. Ayat larangan merupakan ayat yang digunakan untuk menghalang seseorang daripada melakukan sesuatu. Ayat larangan juga boleh dikenapasti dengan menggunakan kata larangan seperti usah, jangan atau tidak usah. Ayat larangan juga boleh dilembutkan dengan menggunakan partikel lah. Berikut merupakan beberapa contoh yang diambil daripada sumber data korpus. Yang pertama, jangan letak benda itu di hadapan saya, daripada Zulkifli Muhammad Tok, Petua Pintar Karangan Cemerlang Pendidikan 2017. Contoh yang kedua, mengingatkan supaya jangan hanya lihat kemerosotan keseluruhan tetapi pada kelajuan keseluruhan, daripada Zulkifli Saleh, Kemerosotan Order Ekonomi Global Ekonomi 2018. Dan contoh yang ketiga, tidak usah buat dakwaan, daripada Hakim, Perlu Masa Teliti Hujah Khas 1999. Topik seterusnya dalam ayat perintah ialah ayat silaan. Apa itu ayat silaan? Ayat silaan ialah ayat yang digunakan untuk menjemput atau mempersilakan seseorang. Ayat silaan mengandungi kata silaan iaitu sila atau jemput sebelum kata kerja. Lazimnya, ayat kata silaan ini digunakan pada permulaan ayat. Contoh ayat silaan ialah sila pastikan keluarga dan rumah anda dilindungi. Sila dengar apa yang aku katakan ini. Jemput masuk. Jemput minum teh dan makan kuih ini. Seperti ayat-ayat yang lain, ayat silaan juga boleh dilembutkan
dengan penggunaan partikel penegas lah. Contoh ayat silaan yang menggunakan partikel penegas lah ialah: silalah rasa kuih yang ibu saya buat ini. Jemputlah ke rumah pada hari raya nanti. Topik seterusnya dalam ayat perintah ialah ayat permintaan. Apa itu ayat permintaan? Ayat permintaan ialah ayat yang digunakan untuk memohon permintaan atau pertolongan. Ayat permintaan mengandungi kata permintaan iaitu minta dan tolong. Contoh ayat permintaan adalah seperti berikut: minta gembala sediakan beberapa ekor gajah. Tolong hantarkan saya ke sana. Bentuk ayat silaan dan ayat permintaan biasanya tidak mengandungi pengertian yang negatif sebagaimana yang terdapat dalam jenis ayat larangan. Oleh sebab itu, contoh ayat yang berikut dianggap tidak betul. Bentuk ayat larangan yang betul ialah: jangan bohong, jangan merokok. Sebelum kita mengakhiri perbincangan topik ini, adalah baiknya jika kita bersama-sama menjawab soalan yang telah kami sediakan menerusi aplikasi Quizizz. Anda boleh mengimbas kod QR yang dipaparkan. Kami telah menyediakan sebanyak 12 soalan dan kesemuanya berkaitan dengan makna serta jenis-jenis ayat perintah. Berikut disertakan manual penggunaan kuis Quizizz ini. Secara keseluruhannya, apa yang dapat saya simpulkan ialah ayat perintah ini merupakan ayat yang digunakan dengan tujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Perintah ditujukan kepada orang kedua dengan menggunakan kata ganti nama orang kedua seperti awak, engkau dan kamu yang biasanya digugurkan. Keempat-empat jenis ayat perintah ini juga mempunyai fungsi yang tersendiri yang menunjukkan kelainan penggunaan ayat. Kami mengharapkan agar perkongsian yang kami laksanakan ini dapat memudahkan anda semua lebih mudah memahami tentang penggunaan ayat perintah. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.